Selanjutnya, sempurnakanlah akhlakmu ya, bersama dengan tetamu kita ini pada pagi ini. Baik, kita perkenalkan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Naqib bin Haji Awang, iaitu penceramah ataupun yang akan menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Kita ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tajuk kita sempurnakanlah akhlakmu. Jadi sebagai mukadimah dan untuk seterusnya kami serahkanlah pada Yang Mulia Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa 'idni min syarri nafsi. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Yang saya muliakan para penyampai rampai pagi pada pagi ini, itu Is dan Mahira, serta kru-kru yang bertugas pada pagi ini, audio penonton muslimin muslimat di mana saja bisa kita berada. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita ini semua sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita ini bertemu pada pagi ini menerusi rampai pagi segmen tazkirah, dan tajuk yang ingin kita ni sentuh pada pagi ini ialah sempurnakanlah akhlakmu. Dan tajuk ini saya rasakan sinonim dengan situasi kita ni pada ketika ni, di mana kita ni akan menyambut kedatangan Rabiul Awal, iaitu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ini seperti yang kita tahu, diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan sebelum bercakap lebih lanjut lagi, ingin saya sentuh mengenai akhlak itu. Ingin kita diketahui apa akhlak ini. Akhlak satu perkataan sebenarnya daripada bahasa Arab, walaupun sinonim kita ni ungkapkanlah dalam bahasa Melayu, tapi sebenarnya ia perkataan bahasa Arab, perkataan jamak ataupun plural, kata nama banyak bagi perkataan khuluq, yang mana membawa makna, membawa maksud peribadi, budi pekerti, tingkah laku ataupun sikap kita ni. Dan selalunya kalau kita ni bercakap akhlak, maka terlintas dalam fikiran kita ni secara automatik ia adalah akhlak yang baik. Walaupun akhlak itu ada dua, yang baik dan yang buruk. Tapi kalau disebut saja macam tajuk kita ni, sempurnakanlah akhlakmu, kita ni faham bahawa akhlak yang kita ni maksudkan itu, yang akan kita ni sempurnakan itu ialah akhlak yang baik. Kemudian menurut istilah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada menyatakan al-akhlaq ibarah an hay'atun nafs, an hay'a fin nafsi rasikhatun anha tasduru anha al-af'al bisuhulah wa yusrin min ghairi hajah ila fikr. Yang mana maksudnya, mafhumnya, akhlak ininya suatu sifat yang tertanam dalam hati kita ni, dalam jiwa kita ni, yang mana dengan sifat ini, sikap ini akan terkeluar daripadanya perbuatan-perbuatan yang mudah kita ni lakukan tanpa paksaan. Dan kita ni tidak berhajat kepada berfikir untuk melakukan tindakan itu. Kalau kita ni berfikir itu belum lagi dikatakan akhlak. Contoh mudah, kita ni berjalan, kemudian kita ni nampak orang lah minta sedekah lah kiranya dalam kesusahan lah. Kalau akhlak kita ni, tanpa kita ni berfikir, kalau orang itu akhlaknya memang pemurah, suka bersedekah, ia tanpa berfikir akan menolong orang itu, akan bersedekah. Tapi kalau orang itu masih fikir-fikir, cuma ada ninya, bagi indah, enggak mesti lagi dalam paket usin RM10 kan ya? Masih berkata dua lah Ustaz. Masih ada pilihan itu. Ya. Jadi bagi kain ni. Jadi kalau pada ketika itu
keadaannya macam itu, maka itu belum kita dikatakan ia sebagai akhlak. Akhlak ini nature kita ni, sikap kita ni, yang indah perlu kita ni paksa, ia sendiri. Ia andang ada dalam diri kita ni. Tapi jangan kita ni terus berlapas, jangan kita ni putus asa. Jangan kita ni katakan orang itu pandai, memang ia sikapnya suka membaca. Indah. Kerana sikap ini, akhlak ini boleh kita ni buat, boleh kita ni cipta. Ya. Artinya kalau kita ni melakukan, mula-mula kita ni memang fikir-fikir sekali dua kali. Apa akan bersedekah ke indah. Tapi kita ni paksa diri kita ni, sudah setiap kali berjumpa orang susah kita ni tolong, 40 kali kita ni buat perkara itu, maka ia akan menjadi sikap kita ni, akhlak kita ni. Walaupun akhlak itu pada dasarnya nature kita ni, tapi ia dapat kita ni cipta untuk ia berada dalam diri kita ni. Kemudian pentingnya akhlak, untuk kita ni sempurnakanlah akhlakmu. Pentingnya akhlak ini, betapa pentingnya sama-sama kita ni perhatikan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini kita ni lihat bukan amal ibadah saja yang mempunyai faedah pahala ni. Ini akhlak kita ni itu pun, sikap kita ni itu pun pemberat kepada timbangan kita ni di akhirat. Itu pentingnya akhlak. Artinya akhlak itu ada faedahnya, bukannya kita ni buat baik baru terdapat faedah, membuat satu ibadah baru ada pahalanya, ganjarannya. Akhlak itu sendiri, sikap itu sendiri mempunyai peranan memberatkan timbangan kita ni di akhirat. Kemudian sama-sama kita ni renungkan lagi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ni dengar, biasa kita ni dengar, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain disebut liutammima salihal akhlaq. Artinya tidak hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kebaikan akhlak itu. Dan kalau kita ni lihat hadis ini dalam bahasa Arab, ia menggunakan uslub al-hasar. Artinya ada pembatasan, ada hanya saja. Artinya baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus melainkan untuk akhlak ini, untuk kesempurnaan akhlak ini. Memang kita ni indah menafikan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam diutus untuk pensyariatan, untuk mengajar kita ni sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Baginda mengajar kita ni macam mana berpuasa, macam mana zakat, macam mana kita ni naik haji, macam mana juga dengan ahwal syakhsiyah, macam mana orang Islam ni membuat akad nikah, macam mana kalau orang meninggal, macam mana pembahagian harta waris dan sebagainya. Itu kita dinafikan bahawa baginda itu diutus untuk mengajar kita ni pensyariatan itu. Tapi kalau kita ni perhatikan dalam ibadah itu, dalam pensyariatan ibadah itu selalu ada hubung kait ibadah dan akhlak itu digandingkan. Contoh mudah kita dilihat sembahyang. Ini contoh mudah sembahyang. Di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan sembahyang memang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sisi lain dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, salat itu mencegah perbuatan fahsya. Fahsya ni perbuatan keji yang berhubung dengan hubungan kelamin, dan mungkar, segala bentuk kemungkaran. Jadi ibadah sembahyang itu kesempurnaannya dikaitkan dengan akhlak kita ni, indah membuat perkara keji dan mungkar. Artinya dapat kita difahami di sini
untuk kita ni menyempurnakan ibadah kita ni pada masa yang sama hendaklah menyempurnakan akhlak kita ni. Okey ya, kita sebagai contoh lagi ya. Orang sembahyang, alhamdulillah mendirikan sembahyang. Tapi belum dikatakan orang itu sempurna sembahyangnya, walaupun pada dasarnya sah, cukup rukunnya, cukup syaratnya. Tapi selesai yang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menggamit dengan sebelah. Tunyak syaratnya, mengucap orang, mengumpat orang. Karena ini akhlak yang buruk. Jadi artinya di sana sembahyangnya itu belum sempurna oleh sebab akhlaknya itu. Akhlaknya mengucap orang, baru je habis sembahyang, ucap orang tu. Dan kalau kita ni lihat dalam sembahyang itu pun sebenarnya kita ni kena ajar. Kita ni habis sembahyang, wirid yang pertama kita ni ucapkan dalam sembahyang ialah istighfar. Kalau kita difikirkan kita ni sembahyang lah. Sembahyang itu perkara yang baik, ma'ruf. Kalau kirakan selepas itu bukannya istighfar. Kalau kita ni buat kesalahan, dosa, selepas itu baru istighfar. Tapi ini untuk kita ni itu mempunyai akhlak, mempunyai adab, walaupun kita ni sembahyang, tapi kita ni merasa ada kekurangan dalam sembahyang itu. Kita ni mungkin saja lalai, mungkin saja alpa, lupa, ada kekurangan dalam sembahyang kita ni. Oleh sebab itu, habis sembahyang, mengucap salam, kita ni kena ajar beristighfar terlebih dahulu. Supaya kita ni tu jangan merasa diri kita ni itu hebat. Apatah lagi kan kita ni mengucap orang lain merasa diri hebat itu pun sudah tidak boleh. Ataupun kita ni dianjurkan beristighfar. Di sana ada pendidikan adab. Tapi malangnya hari ini masyarakat kita ni memanglah terlalu sibuk. Kadang-kadang habis saja sembahyang tak harus berdiri. Di mana akhlak kita ni? Betul. Jadi macam mana kita akan sempurna ibadah kita ni? Jadi paling kurang walaupun setelah sembahyang itu paling kurang beristighfar, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca 3 qul, tadah tangan berdoa, baru kita ni beredar. Jadi ini di antara hubung kait kesempurnaan ibadah itu tertakluk juga kepada akhlak kita. Betul sekali. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang kata akhlak sering kita ni dengar ya dalam kehidupan kita ni sehari-hari, dan sebagai Muslim kita mengetahui bahawa akhlak ini salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan kita ni sebagai individu. Apapun kita ucapkan terima kasih. Mungkin kita ni ada peluang lagi nanti untuk kita mengetahui lagi mengenai dengan perkongsian tazkirah kita pada pagi ini. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Nakib bin Haji Awang ya. Okay, sama-sama. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.